Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua saudara-saudara, para penonton channel ini? Diharapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Diucapkan juga selamat menyambut Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Hari ini sekali lagi kita digemparkan dengan isu Sanusi. Tular di media sosial, kononnya Sanusi kawini wanita Pahang. Ini jawaban Sanusi yang kita tunggu-tunggu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menafikan beliau sudah berpoligami, seperti yang sedang ditularkan pihak tertentu menerusi media sosial ketika ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu berkata, beliau belum berhasrat berbuat demikian, namun tidak menolak kemungkinan itu sekiranya ada jodoh dengan mana-mana wanita. Kata Sanusi, belum lagi berkahwin baru. Mana tahu kalau ada jodoh, kalau jodoh dengan orang Sikh, apa salahnya? Orang Sikh, orang Alossetaka, katanya berseloroh. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis perasmian benih padi Huma di Kampung Radik Cepir di sini hari ini. Sebelum ini, tular di media sosial mendakwa Sanusi sudah berkahwin lain secara senyap bersama seorang wanita. Muhammad Sanusi turut memuat naik status di laman Facebooknya kemarin mengenai saranan berkahwin pada bulan Syawal dengan catatan Dok berada di Pahang. Status itu mengundang reaksi serta komen pengikutnya di laman sosial. Saudara-saudara sekalian, apa yang memang menggemparkan kita semua ialah apabila tularnya perkara ini. Selain daripada itu, susulan daripada kenyataan itu juga, hari ini juga dilaporkan bersama dengan laporan ini ialah padi Huma lebih baik daripada ubi kayu, kata Sanusi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyarankan penduduk menanam padi Huma berbanding ubi kayu sebagai pilihan menambah bekalan beras tempatan. Nasi daripada padi Huma lebih mengenyangkan dan lebih sedap berbanding ubi kayu. Daripada tanam ubi kayu, baik tanam padi Huma. Ubi kayu ini kembung perut angin. Padi Huma sedap kejap perut. Katanya selepas merasmikan benih padi Huma di Kampung Radik Cepir hari ini. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hak Zakat Negeri Kedah, Datuk Zakariat Othman. Sebelum ini, yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mencadangkan rakyat di negara ini perlu berani melakukan perubahan untuk tidak terus bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat. Sebaliknya menggantikannya dengan sumber lain seperti ubi kayu. Beliau berkata langkah menjadikan ubi kayu sebagai satu daripada sumber karbohidrat dilihat mampu menjadi alternatif. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata kerajaan negeri dengan kerjasama LZNK sedang berusaha menjadikan daerah Sikh sebagai hub padi Huma dengan meluaskan lagi tanaman di sawah dan tanah terbiar. Katanya, tanaman padi Huma yang diperkenal meliputi 6 varieti benih yang ditanam sebagai percubaan bermula Disember lalu, antaranya tangkai langsat, jarum galah, tokya, bario, padi perang dan padi hitam dengan tempoh tuaian antara 3 bulan hingga 3 bulan 10 hari hingga 6 bulan. Kita usahakan selain padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada, luar Mada, kita juga usahakan padi atas darat Huma. Permintaan luar biasa, mahal pun orang beli. Saya diberitahu pasaran di Kuala Lumpur RM50 sekilogram, orang beli juga permintaan terlalu tinggi, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah Agong yang kita benar-benar cintakan. Agong yang berani, Agong yang menegur, dan Agong yang sangat luar biasa. Agong terkini yang kita miliki adalah Agong yang cukup menegur.
Kali ini Agung pula tampil mahu penjelasan kelewatan pembinaan kolam selam tempur. Wah, jangan main-main. Agung yang ada kali ini bukanlah Agung yang berdiam diri. Sehingga kini beliau, Baginda kali pertama membuat teguran yang luar biasa. Bahkan arahan beliau, Baginda dalam isu kali ini cukup luar biasa. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menitahkan pihak yang bertanggung jawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing, memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaannya. Baru mereka tahu, kata netizen. Jangan main-main dengan sultan yang kita miliki sekarang, kata mereka lagi. Daulat tuanku, kata netizen, semoga Baginda tuanku terus bersuara untuk rakyat. Semoga tuanku terus berjuang untuk menolak perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam negara ini. Khususnya penyelewengan dan punca satu proyek itu tidak dapat diselesaikan. Sultan Ibrahim yang juga Kolonel Komandan Grup Gerak Khas Jijiki bertitah kolam tersebut yang sepatutnya siap sepenuhnya pada Desember 2022 sehingga kini masih dalam pembinaan. Malah semalam saya dimaklumkan lanjutan masa sebanyak 6 kali telah dimohon oleh pihak berkenan. Pada hari ini saya mendapati papan tanda proyek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Mengapa ia dirobohkan? Wah, boleh tahan. Daulat tuanku. Saya mahu perkara ini diperjelaskan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Johor dan Jurutera Daerah Mersing, Tita Seri Paduka Baginda kepada Royal Press Office yang dikongsikan di Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sehubungan itu, yang di Pertuan Agong menitahkan papan tanda berkenan dipasang semula di tapak proyek pembinaan. Majlis Pecah Tanah kolam berkenan disempurnakan Sultan Ibrahim pada Mei 2018. Kolam selam tempur merupakan fasiliti yang amat diperlukan oleh anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan pasukan, khususnya dalam menangani ancaman dari domain maritim. Fasiliti itu juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti mock-up kapal, entry point bagi kemasukan melalui udara, serta banyak lagi kemudahan asas sokongan operasi. Saudara-saudara sekalian, netizen bahkan rakyat yang ada di luar ini amatlah mengagumi kelantangan yang di Pertuan Agong. Semoga apa yang dilakukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, kelantangan Baginda ini, menjadi teladan kepada para menteri dan para pentadbir politik di Malaysia, pemimpin Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kesian juga Hezri Yassin apabila selepas terlanjur kata didakwa menghina Agong, tiba-tiba pula rakannya pemuda PAS di Johor jauhkan diri daripadanya. Pemuda PAS Johor mengakui terkilan dengan satu hantaran yang dibuat oleh Hezri Yassin berkenan doa Sultan sewaktu khutbah Jumaat. Saudara-saudara sekalian, ramai juga netizen yang mengikuti isu ini. Ada netizen kata sudah terlanjur buat baru minta maaf. Ada juga yang mengatakan sudah trending kah dalam PAS ini, kata mereka. Post dulu, minta maaf. Buat dulu, sudah tuh minta maaf. Cakap dulu, baru minta maaf, kata mereka. Karena sudah terlalu banyak kali beberapa perkara seperti ini berulang, kata mereka lagi. Hari ini, Ketua Pemuda PAS Ahmad Naufal Datu Mahfuz berkata Hezri tidak lagi memegang
jawatan sebagai Exco Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor seperti yang digembar-gemburkan. Jelasnya kali terakhir Hezri menjadi Exco adalah pada tahun 2021. Beliau menegaskan bahwa pendirian dan pandangan Hezri merupakan pendirian pribadi dan tidak mewakili PAS apatah lagi pemuda sayap parti itu. Menurutnya PAS dan pemuda PAS negeri sentiasa kekal menjunjung institusi raja berperlembagaan bahkan mempertahankannya. Ketika ada kelompok yang cuba untuk mengganggu gugat melalui konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, pemuda PAS Johor yakin bahwa pemuda PAS Selangor tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Hezri Yassin. Pemuda PAS Johor menyeru agar ahli-ahli dan masyarakat sentiasa bertenang. Kami melahirkan rasa kesal dengan pandangan pribadi Hezri. Kami percaya dengan tindakan beliau memadamkan hantaran tersebut adalah kerana beliau sedar atas kesilapan dan tidak akan mengulangi perbuatan itu, katanya melalui menerusi hantaran di Facebook. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini isu paling hangat di media sosial ialah berkaitan dengan makan ubi kayu yang dikemukakan oleh Speaker Dewan Rakyat. Beliau mencadangkan supaya ubi kayu boleh dijadikan sebagai makanan tambahan. Rupa-rupanya, menurut Nazri Hamdan, mereka yang maki speaker mungkin tak pernah pun makan ubi kayu. Saya terfikir juga perkara ini ada kebenarannya. Orang yang memaki speaker, orang yang menyelar speaker tu, silap-silap hari bulan jangankan makan ubi kayu, kenal bagaimana bentuk daun ubi kayu, batang ubi kayu, bentuknya ubi kayu pun tak tahu. Silap-silap hari bulan tak tahu pun. Kalau mereka pernah makan, mungkin silap sikit mereka lah gila makan ubi kayu. Mereka lah yang mungkin akan terlebih-lebih suka pula makan ubi kayu. Hari ini bila kita sebut saja ubi kayu, ia akan dijadikan bahan lawak jenaka orang Melayu. Ada sesetengah kandungan di media sosial yang telah memaki hamun Speaker Dewan Rakyat kerana idea menggantikan beras dengan ubi kayu. Ironinya, konten-konten sebegini telah mendapat beribu-ribu like. Saya pasti majoriti yang like adalah generasi muda yang mereka sendiri pun tak pernah pun makan ubi kayu. Kenal ubi kayu pun silap sikit tak pernah kenal. Ini menunjukkan betapa orang Melayu hari ini telah menganggap ubi kayu satu makanan inferior. Masa saya kecil, saya dibesarkan dalam suasana kemiskinan di ceruk kampung. Tanaman yang kami pastikan ada ialah ubi kayu. Ia senang dimakan, ia senang ditanam, cucuk saja di tanah, ia boleh tumbuh. Bukan sahaja akarnya yang berisi, malah daunnya juga boleh direbus atau dimasak lemak. Hampir setiap hari masa kecil, sarapan pagi saya adalah sama ada ubi rebus atau ubi goreng. Sebab kami cuma perlu cabut ubi di tepi dan belakang rumah. Ayah saya juga selalu cerita pada saya masa dulu beras mahal. Jadi orang dulu-dulu campurkan beras dengan ubi kayu untuk jadi banyak. Hakikatnya, datuk dan ayah kita makan ubi kayu. Kita boleh tak setuju dengan kata-kata Speaker Dewan Rakyat. Kita tak mungkin boleh gantikan beras dengan ubi kayu pada hari ini sebab kita dah terlalu biasa makan nasi. Ia dah jadi tabiat kita. Yang kenyataan Speaker Dewan Rakyat itu, kita boleh tak setuju. Tapi janganlah anggap ia satu perkara yang senang-senang dipersendahkan. Sebab satu hari dulu, itulah makanan ayah, ibu dan datuk nenek kita. Kita jangan sesekali lupa dari mana kita datang. Yang telah mengeluarkan kita dari makanan ubi kayu yang kita gelakkan hari ini, ialah kerana usaha keras ayah dan ibu kita. Yang tak henti-henti pastikan nasi ada di atas meja kita setiap hari. Akan tetapi,
keringat sumber tenaga dan peluh usaha mereka itu sebagiannya dari ubi kayu. Bila saya dengar perkataan ubi kayu, saya tak anggap itu satu lawak jenaka. Saya anggap ia perkara yang memberikan saya keinsafan. Ia mengingatkan saya dari mana saya datang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya PAS bersuara. Akhirnya pemuda PAS bersuara berkait dengan enggan doakan Agong. Pemuda PAS Selangor menyerahkan sepenuhnya kepada PDRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan lanjut ke atas bekas ahli jawatan kuasa mereka yang terpalit dengan isu Raja-Raja Melayu. Setiausaha pemuda PAS Selangor, Aubidullah Fahim, berkata, parti itu sentiasa menjunjung tinggi institusi diraja negara ini, selaras dengan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Katanya, kenyataan dibuat Hezri Yassin baru-baru ini tidak mewakili pendirian PAS, malah bertentangan dengan dasar perjuangan mereka. Justru kata Aubidullah, pemuda PAS Selangor menyerahkan isu tersebut kepada pihak yang berkenan, sama ada polis atau badan yang ada dalam parti terbawit. Pemuda PAS Selangor menyerahkan kepada jawatan kuasa tata tertib PAS untuk mengambil sebarang tindakan yang wajar sekiranya tindakan saudara Hezri itu melanggar disiplin parti. Bagi melunasi proses undang-undang, kami memberi sepenuh kepercayaan kepada PDRM bagi menjalankan siasatan selanjutnya, kata beliau lagi dalam kenyataan media itu. Beberapa hari lalu, tular antara seorang ahli PAS dikenali sebagai Hezri Yassin yang menceritakan bagaimana dia tidak menadah tangan untuk mengaminkan doa buat Sultan Johor yang kini berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Bekas pengarah media baru pemuda PAS Selangor itu bertindak demikian, kononnya, kerana menganggap doa hanya wajar diaminkan untuk seseorang pemimpin yang mengutamakan Islam. Kejadian itu berlaku ketika Hezri menunaikan solat Jumat di sebuah masjid di Johor pada minggu lalu. Bagaimanapun, sejurus lepas tular di media sosial, Hezri dipercayai memadamkan hantaran berkenan sebelum memuat naik hantaran baru dengan meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat. Aubidullah berkata ketika ini Hezri bukan lagi exco pemuda PAS Selangor. Justru segala kenyataan dibuatnya tidak mewakili saya PAS atau mana-mana entiti dalam parti berkenaan. Sementara itu, pemuda PAS Johor turut menjauhkan diri daripada Hezri. Dalam kenyataan bersingan, pemuda PAS Johor berkata, mereka berasa terkilan dengan hantaran dibuat dan menganggap ia merupakan pendirian peribadi individu terbabit. Ketua Pemuda PAS Johor, Ahmad Naufal Mahfuz, berkata, mereka bukan saja sentiasa menjunjung si institusi raja berperlembagaan, bahkan mempertahankannya. Pemuda PAS Johor menyeru agar ahli dan masyarakat sentiasa bertenang. Katanya, Ahmad Naufal menambah pemuda PAS Johor juga percaya tindakan Hezri memadamkan hantaran berkenan menunjukkan dia sudah insaf dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen yang turut tular dalam media sosial di Malaysia kini. Ada yang bertanya, tak boikot apa-apa ke? Boleh tak Melayu Islam boikot PAS sebab derhaka kepada Raja-Raja Melayu, kata Wan Khalid. Black Hawk kata, dalam mazhab PAS senang je. Hina dulu, tabur fitnah dulu, kemudian padam, hantar, minta maaf. Tapi hantaran mereka telah dibaca dan diikuti oleh ribuan walaun PAS. Brown Falcon kata, ingat apa? Ingat dia pandai, tapi rupa-rupanya kurang bijak. Sama juga dengan orang-orang yang lain, katanya. Purple Mouse kata, percayalah, perangai macam ini sudah biasa. Posting dulu, lepas tu minta maaf, kata mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Satu lagi pendedahan yang mengecewakan di Kedah. Pastinya akan mencuit hati Sanusi lagi. Kita nak tunggu apa jawapan dia. Adakah dia akan ketawa atau dia akan menyalahkan orang lain? Air kotor, Kedah nak tiru Kelantan ke? Penduduk rasa kecewa. Sejumlah penduduk di Langkawi Kedah mengalami kesulitan mendapatkan bekalan air bersih yang berkualiti. Video yang viral di media sosial menunjukkan aliran air pipe berwarna coklat menimbulkan kebimbangan terhadap kesihatan dan keselesaan penduduk. Isu ini menimbulkan kehairanan, terutama kerana kawasan lain di sekitar Kedah tidak mengalami masalah serupa. Pada had lalu, seorang pengguna Facebook dengan nama akaun Kak Ngah Mia memuat naik video berdurasi 29 saat yang memperlihatkan aliran air pipe berwarna coklat di sebuah rumah di Langkawi. Kejadian ini menimbulkan kebimbangan di kalangan penduduk setempat yang sudah lama mengalami masalah bekalan air yang tidak bersih. Keluhan mengenai kualiti air di Langkawi telah berlanjutan selama beberapa tahun. Beberapa penduduk menyuarakan kekecewaan mereka kerana tidak mampu untuk mendapatkan bekalan air bersih meskipun membayar bil air setiap bulan. Mereka mempersoalkan perbezaan antara air pipe yang disediakan dengan air parit. Sementara itu, ada yang mengakui bahawa kawasan lain di sekitar Kedah masih menikmati bekalan air yang baik dan tidak mengalami masalah serupa. Penduduk juga mempersoal tindakan Syarikat Air Darul Aman Sadah Langkawi dalam menangani masalah kualiti air. Ada yang membandingkan dengan kejayaan penyelesaian masalah air di kawasan lain seperti Pulau Pinang dan Kulim. Namun mereka merasa hairan mengapa Langkawi masih terus menghadapi masalah kualiti air yang serius. Isu kualiti air di Langkawi Kedah merupakan satu kebimbangan serius di kalangan penduduk tempatan. Masalah ini tidak hanya menimbulkan kesulitan praktikal dalam kehidupan harian, tetapi juga menimbulkan risiko kesihatan. Penyelidikan dan tindakan segera dari pihak berkuasa termasuk Sada Langkawi diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan penduduk Langkawi yang terjejas. Air kotor Kedah nak tiru Kelantan ke? Penduduk kecewa dalam hal ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, orang yang didakwa menghina agung baru-baru ini terkait dengan isu menandatangan ketika berdoa, menerima balasannya apabila wanita UMNO pula tampil memohon supaya tindakan diambil terhadap Hezri Yassin. Wanita UMNO menggesa kerajaan dan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap hantaran pemilik akaun Facebook bernama Hezri Yassin yang dipercayai seorang pemimpin muda sebuah parti politik kerana memuat naik hantaran berunsur fitnah dan menghina institusi diraja. Ketuanya, Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata, pihaknya kesal dengan hantaran yang memperlekehkan institusi raja-raja dan kesucian agama Islam di negara ini. Kenyataan yang dibuat itu jelas bertentangan dengan prinsip rukun negara dan mampu menjejaskan keharmonian rakyat Malaysia yang berbilang agama dan bangsa. Justru, wanita UMNO Malaysia menggesa kerajaan dan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap individu tersebut supaya kenyataan tidak menghormati institusi raja-raja ini tidak menjadi budaya di negara ini, kata Noraini. Baru-baru ini, tular kenyataan Hezri Yassin yang mengatakan beliau tidak menadahkan tangan ketika bacaan doa dibacakan untuk yang di Pertuan Agong dan keluarga diraja semasa khutbah solat Jumaat di sebuah masjid di Johor. Pemilik akaun tersebut turut mendakwa doanya hanya diberi kepada pemimpin yang meletakkan agama
sebagai nombor satu serta memperjuang dan mempertahankan Islam ketika agama diancam. Mengulas lanjut, Nuraini berkata, tindakan tegas terhadap Hezri Yassin amat penting sebagai pengajaran kepada semua pihak supaya lebih peka dan bertanggung jawab dalam mengulas isu-isu sensitif atau berkaitan 3R, agama, bangsa dan institusi raja-raja. Bulan Syawal ini adalah masa untuk bermaafan, bukan untuk mencetus suhu panas politik, kata beliau. Justru, wanita UMNO menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian demi kesejahteraan negara, kata Nuraini lagi. Untuk rekod, Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintendent Muhammad Suhaimi Ishak ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berkenaan. Beliau berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Berdasarkan perkongsian di media sosial, individu berkenan yang dikenali sebagai Hezri Yassin didakwa sebagai pengarah media baharu, penyokong pemuda PAS Selangor. Ambil tindakan Hezri Yassin, wanita UMNO. Dipetik dari mykmn.net. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkaitan dengan Najib Tun Razak. Pendedahan ini cukup mengejutkan kita kerana dia dinyatakan sendiri oleh Sahrul Azral. Mahkamah diberitahu oleh Sahrul Azral, beliau tidak berkomplot, tapi Najib disabitkan bersalah. Bekas pengarah SRC Internasional Sean Berhad memberitahu Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin, beliau tidak berkomplot dengan pihak lain untuk memanipulasi syarikat terbabit, sehingga menyebabkan dana syarikat mencecah bilion ringgit disalahgunakan. Sebaliknya, Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi berkata, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah disabitkan kesalahan penyelewengan dana RM42 juta SRC, malah ia disahkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Sahrul Azral, 54 tahun berkata, demikian ketika perbicaraan kes saman sivil RM 5.64 bilion SRC Internasional terhadap bekas ahli parlimen pekan itu dan bekas ketua pegawai eksekutifnya Nik Faisal Arif Kamil yang dinamakan sebagai defendant pertama dan kedua di hadapan Hakim Datuk Ahmad Faizuruz Zainul Abidin. Dia yang juga bekas CEO SRC International turut menafikan telah menerima faedah daripada dana yang telah diselewengkan. Tiada perkara yang hendak disembunyikan kerana saya telah memberikan kerjasama kepada pihak polis dan SPRM, kata beliau. Saya tidak pernah didakwa atas kesalahan berkaitan kerugian yang dialami planatif SRC International berhubung salah guna dana RM4 bilion yang diperoleh daripada pinjaman KWAP, katanya ketika disoal peguam Harvinjit Singh yang mewakili Najib. Pada perbicaraan kes ini, Sahrul Azral yang dinamakan sebagai pihak ketiga untuk dalam saman sivil itu berkata, sebelum ini pasport antarabangsanya tidak pernah dirampas oleh mana-mana pihak. Katanya, sekatan perjalanan ke luar negara oleh Jabatan Immigration Malaysia terhadapnya hanya diketahui ketika siasatan 1MDB dijalankan. Menurutnya, dokumen perjalanannya tidak pernah dirampas tetapi dia telah dilarang untuk ke luar negara. SRC di bawah pengurusan baharunya memfailkan saman itu pada Mei 2021 mendakwa Najib melakukan pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa, mendapat manfaat secara pribadi daripada dana syarikat dan menyalahgunakan dana tersebut. Syarikat itu menuntut ganti rugi am, teladan, kerugian tambahan, serta faedah, kos dan relief lain yang sesuai yang diberikan oleh mahkamah. Ia juga memohon pengisytiharan bahawa Najib bertanggungjawab
atas kerugian syarikat akibat pelanggaran tugas dan amanahnya, dan mereka menuntut Najib membayar balik kerugian 42 juta yang mereka alami. Najib, 71 tahun, kini menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait dengan kenyataan Akmal Saleh menyelar menteri sebagai bodoh. Anwar Ibrahim kata, kenyataan Akmal itu bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan gelaran Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Saleh terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Engkorming bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan. Perdana Menteri berkata beliau tidak akan melayan kenyataan Akmal yang menggelar Korming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Kata Anwar Ibrahim, saya tidak melayan kenyataan seperti itu. Pada pikiran saya, ia bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan kita. Kita harus bekerja sama, kata Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Konvensyen Antarabangsa dan Majlis Sambutan Kelahiran Dr. Ambedkar ke-133 tahun di Pusat Konvensyen Ideal IDCC di Shah Alam hari ini. Terdahulu, Akmal Saleh yang juga Exco Kerajaan Negeri Melaka berkata, ketika zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Razak, ekonomi tetap naik dan baik walaupun ada kempen boikot dilakukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau berkata, ekonomi negara menjadi teruk sebab ada menteri yang macam Korming. Akmal berkata demikian selepas pemimpin DAP itu membuat kenyataan bahawa akibat boikot yang dimainkan oleh pihak tidak bertanggungjawab, pekerja-pekerja terpaksa menanggung sengsara. Sebelum ini, Akmal melancarkan boikot kepada Kekemat selepas pasaraya serba neka itu menjual stoking tertera kalimah Allah. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen tentang isu ini ialah mereka bertanya kepada Akmal, beranikah Akmal menyelar Menteri UMNO yang tidak profan dengan gelaran seperti ini juga? Kata netizen, khususnya penyokong DAP dan penyokong Pakatan Harapan, yang mana sebenarnya kurang bersetuju dengan apa yang berlaku. Mereka kata, dalam senarai menteri-menteri UMNO sebelum ini, sama ada dalam kerajaan perpaduan maupun kerajaan-kerajaan yang terdahulu, ada juga menteri-menteri yang cap ayam, kata mereka. Beranikah Akmal menyelar menteri-menteri itu kalau daripada parti sendiri, kata mereka. Tapi bagaimanapun kita bersyukur kerana mempunyai Perdana Menteri yang cool, yang steady, yang tidak melayan kenyataan-kenyataan tidak bermanfaat seperti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini laporan paling mengejutkan dan menggemparkan seluruh Malaysia apabila kediaman timbalan menteri musnah dalam satu kebakaran. Siapakah timbalan menteri yang mengalami musibah besar ini? Kediaman timbalan menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala di Kampung Pak Umur Bario, musnah dalam kebakaran semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Abdul Rahman berkata, kejadian itu berlaku pada jam 1.10 pagi dan pihaknya menerima panggilan pada jam 1.40 pagi. Beliau berkata lokasi kejadian itu terlalu jauh di kawasan Tanah Tinggi di utara Sarawak yang berhadapan dekatan sempadan Malaysia-Indonesia iaitu 460 km dari Marudi.
Jarak dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi ke lokasi mengambil masa 20 jam laluan darat dan menggunakan jalan balak untuk sampai ke lokasi kejadian. Namun masa perjalanan juga bergantung dengan keadaan cuaca. Justru tindakan awal oleh penduduk kampung, polis dan pasukan bomba sukarela PBS serta dibantu oleh 21 anggota Tentera Darat Malaysia TDM berusaha untuk mengawal dan memadam kebakaran, namun kediaman itu terbakar sepenuhnya dan tiada yang dapat diselamatkan, katanya dalam kenyataan hari ini. Khairuddin berkata, 6 penghuni rumah itu termasuk Gerawat berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Menurutnya, berikutan lokasi kejadian terlalu jauh, pasukan penyiasat kebakaran menggunakan helikopter Mi-171 milik JBPM untuk membuat pemeriksaan serta mengenal pasti punca kejadian. Setibanya di lokasi kejadian, didapati rumah persendirian struktur tidak kekal dengan panjang 25 meter dan lebar 40 meter musnah sepenuhnya, katanya. Sementara itu, jurucakap Sel Operasi Media Markas Pemerintahan Media Medan Timur Tentera Darat berkata, 20 anggota Batalion ke-6 Regimen Sempadan yang sedang melakukan ops jaga kawan di Bario diatur gerak bagi membantu memadam kebakaran rumah itu. Menurutnya, bantuan itu dihulurkan sejurus. Pihaknya menerima panggilan daripada ketua kampung pada jam 2 pagi. Sejurus menerima panggilan itu, seorang pegawai bersama 20 anggota lain pangkat diatur gerakan ke tempat kejadian yang terletak 10 km dari pos Bario. Pada jam 5.30, anggota TDM bersama pasukan bomba sukarela dan penduduk setempat berjaya memadamkan kebakaran itu, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.